Dia pun baca lagi kan. Teruskan juga solat dia. Waktu dia buka balik mata kan, benda tu masih lagi bergerak dan tiba-tiba sejadah yang dia tengah pakai ni terlipat. Sap, kena kaki dia. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita, pada video kali ini seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Syifa. Yang mana Syifa ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang beliau pernah alami sewaktu beliau dalam perjalanan pulang balik ke kampung bersama dengan suami dan anak-anak. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Syifa bagi tahu yang dia ni tinggal di Sepang, Selangor bersama dengan suami dan juga anak-anak dia. Okey. Dan pernah satu ketika yang mana pada waktu tu dia ni sebenarnya dalam perjalanan pulang balik ke kampung dia yang terletak di Teluk Intan, Perak. Okey. Dan dia cakap memang dia dah lama sebenarnya tak balik ke kampung dia. Kebanyakannya dia balik ke kampung suami lah sebab suami dia orang Selangor. Okey, dipendekkan cerita, waktu kejadian seram ini berlaku, waktu tu adalah cuti panjang, cuti sekolah lah, akhir tahun. Dan dia berbincang dengan suami dia yang mana dia nak balik ke kampung sebab dia dah ambil cuti lama kan. So suami dia bersetuju. Okey, dipendekkan cerita, pada hari yang dia nak bertolak balik kampung ni, si Syifa ni dia masih lagi bekerja. Yang mana dia dengan suami dia dua-dua bekerja lah, senang cerita. Dia balik pukul 5 petang macam tu, sampai rumah dalam pukul 6. Suami dia pula balik daripada tempat kerja pukul 7. So dia kena tunggulah suami dia balik daripada kerja, betul tak? Bila suami dia sampai ke rumah, si Syifa ni memang dah siapkan lah beg apa semua daripada hari sebelumnya lagi. Dan dia dah siap mandikan anak-anak, bagi makan apa semua kan. Sebab kebiasaannya bila balik kampung Teluk Intan ni, anak-anak dia akan tidur dalam kereta. Dan suami dia pun balik. Dan kemudian suami dia terus angkat-angkat beg semua tanpa tukar pakaian, terus masuk dalam kereta. Okey, diorang pun mulakanlah perjalanan masuk ke lebuh raya dan sebagainya lah. Dan Syifa cakap entah macam mana, mungkinlah disebabkan kepenatan dia tertidur di dalam kereta. Waktu atas highway ni ataupun atas lebuh raya ni. Dia tersedar balik daripada tidur dia, yang mana dia kata, kita ni kat jalan mana ni? Sebab dia nampak macam jalan ni adalah jalan kampung. Jalan dalam lah, senang cerita, bukan lebuh raya. Dia tanya dengan suami dia, abang, kita ni dekat jalan mana sebenarnya? Dia cakap macam tu. Tak, kita dah lalu jalan dalam dah. Ni dah sampai Perak dah ni. Suami dia cakap macam tu. Oh ya Oh lama lah saya tidur. Lama, dia cakap macam tu. Siap berdengkur lagi. So dia orang bergelak berdua kan. Anak-anak dia semua tidur kat belakang. So Syifa ni pun berbual lah, teman suami dia berbual dan sebagainya. Selang beberapa waktu,
Syifa bagi tahu yang dia ni terserempak dengan satu kejadian kemalangan jalan raya ataupun insiden lah kan, insiden kemalangan jalan raya yang melibatkan sebuah motosikal dan juga sebuah kereta. Jadi bila dia nampak, bang, apa pasal jam ni dia cakap tu kan. Bila sampai je depan sikit, rupanya kemalangan. Dan dia cakap dengan suami dia, bang, motor lah bang, teruk motor dia. Sebab motor ni dikatakan oleh Syifa memang remuk lah. Dan boleh dikatakan, orang kata penunggang dia ni mungkin meninggal lah. Senang cerita macam tu. So Syifa kata dia nampak dah ada polis dan kemudian ada orang yang berkerumunan. Ada satu mayat yang telah pun ditutup dengan plastik dan kemudian ada payung di bahagian kepala. Sebab pada waktu tu hujan renyai-renyai. Okey, tengah si Syifa ni tengok ke arah tempat kemalangan ni, dia kata ada seorang, bukan seorang lah, satu mayat yang telah pun ditutup dan kemudian di sebelahnya ada seorang perempuan yang berdarah di bahagian muka. Mungkin isteri lah kepada penunggang tersebut. Okey, entah macam mana suami dia berhenti. Suami dia berhenti tepi jalan. So dia kata, abang nak pergi mana? Jajak abang nak pergi tengok, dia cakap macam tu. So dia cakap dengan suami dia, tak payahlah, kita nak balik kampung ni, sekejap je abang nak tengok, macam teruk je dia tu kan. Biasalah kita orang Malaysia ni memang prihatin, betul tak? Ada orang yang jenis macam ni, dia berhenti nak turun tengok kan, macam mana nak tahu kejadian macam mana, lepas tu masuk kereta teruskan perjalanan balik. Macam tu. So suami dia pun pergi dan kemudian suami dia duduklah di antara kerumunan ni, ada polis dan sebagainya. Dan kemudian si Syifa ni dia tengok ke arah tempat kemalangan ni, yang mana dia tengok perempuan ni kan, mukanya macam sedih. Dia kata, kesiannya lah suami kan. Dia macam terfikir, kalau lah aku macam mana lah. Dia terfikir macam tu lah. Okey, selang beberapa waktu lagi ada ambulan yang datang. Bila ambulan datang ni, suami dia terus gerak tau, pergi ke arah kereta. Masuk je dalam kereta, dia kata, bang, kesiannya bang. Dia cakap macam tu. Kesian isteri dia. Isteri mana? Dia cakap macam tu. Itulah perempuan yang duduk dekat mayat dia tu. Tu isteri dia bang. Yang accident tu perempuan. Bila Syifa ni dengar macam tu, dia macam terkejut. Perempuan? Habis yang sebelah dia tu siapa? Kawan macam tu. Sebelah mana? Mana ada orang? Polis je kan? Dia cakap macam tu. Bang, kan ada perempuan. Dia pusing balik tengok ke arah jenazah ni ataupun mayat ni, dan dia dapati perempuan tu masih lagi ada dekat situ, masih lagi duduk secara berlutut dan kemudian pandang ke arah mayat yang sedang ditutupi ni. Jadi bila dia nampak lagi, dia terus pandang suami dia. Itulah bang, perempuan yang duduk betul-betul sebelah tu, mayat tu, cakap tu. Suami dia macam kedepankan sikit kepala. Maknanya mungkin, yelah, dia duduk sebelah kiri kan. Macam tu tengok. Perempuan mana? Awak ni kenapa Fah? Macam tu kan, dia cakap macam tu. Bang, betul bang, ada perempuan. Dia pandang ke arah tempat kemalangan ni lagi, dan didapati perempuan ni sedang duduk macam tadi tu, tapi kali ni mukanya pandang ke arah dia yang sedang berada di dalam kereta. Apa yang Syifa dapat gambarkan, apa yang dia nampak ni adalah muka perempuan yang biasa, dan di bahagian kepalanya penuh dengan darah. Sebelah ni penuh dengan darah. Hanya sebelah je lah yang okey kan. So bila dia pandang, bang tolong jalan bang, dia cakap macam tu. Okey, abang jalan, cakap macam tu. Suami dia pun mulakanlah perjalanan terus sampai ke kampung. Dalam perjalanan ni kan, Syifa kata dia pejam je mata. Dia tak tidur pun, cuma dia pejam mata. Dan suami dia kadang-kadang tepuk paha dia. Awak okey tak? Dia cakap macam tu kan. Bang, saya tak tahulah bang apa yang saya nampak tadi. Waktu kita nak jalan tu, perempuan tu tengok dekat kereta kita bang, dia cakap macam tu. Awak ni, dah. Tidurlah. Suami dia cakap macam tu. Tapi dia tak boleh nak tidur. Sebab dia kata dia seakan-akan tidak percaya apa yang dia nampak. Okey, dipendekkan cerita, dia pun sampai ke kampung apa semua dengan selamat. Dan kemudian dia sampai je dekat kampung, dia berbual lagi, dia bercakap lagi dengan suami dia. Tapi bukan malam tu lah, mungkin keesokan hari ni dia bercakap lagi dengan suami dia. Bang, betul ke bang? Abang tak nampak kan? Kan saya pergi situ. Yang pemandu kereta ni, dia dekat kereta lah waktu tu tengah berbual, bagi keterangan. Mungkin dekat polis kan. Yang polis orang lagi ni, dia dah tunggu dekat tempat mayat ni. Maknanya jangan ada sesiapa pun yang dekat lah. Suami dia pun duduk dekat kerumunan tu je, bukan pergi ke arah mayat kan. Dan takkan suami dia tak nampak kalau ada perempuan yang sedang duduk di sebelah mayat tu. Persoalannya, siapa yang dia nampak? Confirm lah kan, jin ataupun syaitan yang menyerupai. Mungkinkah roh? Kita pun tak pastilah. Itu saya tak arif. Jangan tanya saya, boleh tanya orang yang lebih
Pandai. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Syifa. Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Sharvin. Yang mana Sharvin ni adalah seorang lelaki berbangsa India. Dan dia sekarang tinggal di Melaka lah. Dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram. Satu pengalaman seram, misteri dan juga penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja di sebuah hospital yang terletak di pantai timur. Kisah dia berbunyi begini. Sharvin bagi tahu yang kisah ini berlaku dah lama, tahun 2017. Yang mana waktu tu dia masih lagi bujang tau. Dia berhijrah ke pantai timur lah waktu tu, tak tahulah sebab apa. Dan dia kata dia dapat kerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah hospital yang terletak di pantai timur. Puas saya tanya, apa nama hospital? Saya nak tahu kan dekat mana pantai timur. Mungkin Pahang, mungkin Terengganu, mungkin Kelantan. Tapi dia memang keras nak bagi tahu. Saya pun tak tahu kenapa. Tak apalah kan. Kita terus pada kisah dia je lah, apa yang dia ceritakan. Yang mana Sharvin cakap, ialah bekerja sebagai pengawal keselamatan, biasanya jaga di bahagian koridor ataupun jaga di bahagian koridor bawah untuk naik ke atas, dan juga jaga di post guard luar. Dia ni ditugaskan untuk jaga di bahagian dalam. Kebiasaannya waktu siang di luar pintu ward ni akan ada satu meja. Yang Sharvin cakap memang akan ada guard yang duduk situ untuk pantaulah pesakit yang keluar, discharge ke dan sebagainya. Tapi pernah berlaku satu kejadian yang mana ada pesakit yang lari daripada hospital ni. Menyebabkan pihak pengurusan mengarahkan untuk letakkan seorang, orang kata security guard ni, juga dekat tempat yang samalah, dekat meja depan pintu ward ni, tapi waktu malam. Sebab kebiasaannya selepas pukul 7 kan tak ada lagi pelawat kan. Jadi biasanya malam memang tak ada guard kat situ. Tapi disebabkan kejadian itu, pengurusan mengarahkan untuk letak seorang untuk jaga dekat situ. So Sharvin ni dia jaga di ward tingkat 3. Ward apa saya tak pastilah. Dia pun duduk dekat meja ni. Dan dikatakan kejadian ini berlaku lebih kurang pukul 3 lebih pagi. Yang mana Sharvin ni dia just duduk je dekat meja ni kan. Duduk, dan pintu ward ni pun dah tertutup dah. Dia ada dua daun pintu. Pintu ni telah pun ditutup. Jadi dia duduk dekat meja ni. Dikatakan malam dekat hospital semua tidur kan. Yang ada mungkin staff nurse. Jadi sunyilah kawasan koridor ni. Dan tiba-tiba entah macam mana Sharvin ni cakap dia terdengar ada bunyi tapak kaki yang sedang berjalan daripada koridor. Yang mana korang bayangkan apa yang diceritakan. Dia duduk di meja, depan dia ni akan ada satu simpang 3, koridor ke kiri dan satu koridor ke kanan. Macam tu. Jadi dia kata dia dengar bunyi tapak kaki, tapi dia tak pasti tapak kaki tu datang daripada koridor sebelah sini ke, sebelah kiri dia ke, ataupun sebelah kanan dia. Macam tu. So dia tunggu. Dia kata dia dengar tapak kaki, tapi tapak kaki ni macam tak sampai-sampai. Tapak kaki ni seolah-olah tidak sampai-sampai. Dia berjalan je. So Sharvin ni ambil keputusan untuk bangun daripada tempat duduk dia dan kemudian melangkah pergi ke arah, orang kata, koridor ni. Dia pun pergi ke arah koridor dan kemudian dipandang ke sebelah kiri dan kemudian dipandang ke sebelah kanan. Dia dapati tiada sesiapa yang berada di koridor pada waktu tu. Dan bila dia pandang ke kanan dan ke kiri ni, dia kata dia dah tak dengar dah bunyi tapak kaki tu. So dia kata mungkin daripada tingkat atas ke. Dia fikir macam tu lah. Dia tak fikir yang bukan-bukan. So dia pergi patah balik ke meja dia dan kemudian dia duduk. Dia duduk selang beberapa waktu, dengar lagi bunyi tapak kaki. Seolah-olah macam, orang kata, dia kata bunyi tapak kaki ni macam kaki staff nurse. Staff nurse kan pakai kasut yang bawah dia macam keras kan. Jadi bila jalan dia akan ada bunyi keletak, keletuk ni kan. Sebab suasana waktu tu sunyi. Jadi Sharvin kata ada lagi. Tak apa, dia tunggu lagi. Dia tunggu lama kan. Kenapa bunyi tapak kaki ni ada tapi tak ada orang yang timbul dekat tengah-tengah ni kan. Dia pun bangun lagi sekali, pergi ke arah tengah-tengah ni. Dan nak sampai je dekat koridor ni, dia kata bunyi tapak kaki tu macam berhenti tau.
So dia toleh lagi. Tak ada pula. Tak apalah. Dia pun pusing balik. Pusing balik baru dia nak pergi ke arah meja. Keletak, keletuk, keletak, keletuk. Bunyi tapak kaki lagi. Menyebabkan Sharvin ni pusing terus, pandang ke koridor di sebelah kanan dia. Apabila dia pandang je, part ni yang saya rasa menyeramkan. Dia nampak ada satu kelibat ataupun susuk tubuh yang berpakaian passion. Berpakaian passion, dan dikatakan susuk tubuh ini adalah susuk tubuh seorang perempuan, sebab dia nampak ada satu rambut yang panjang berwarna putih, seolah-olah uban keseluruhan, panjang serta mengerebang. Dan apa yang lebih menakutkan, wajahnya pada waktu tu hancur. Hancur. Dan bila dia pandang je benda tu berhenti berjalan dan kemudian pandang ke arah dia. Dia cakap waktu ni dia pusing balik, pergi ke arah meja dia, dan kemudian dia dengar keletak, keletuk, keletak, keletuk, tapak kaki berjalan. Dia pun pergi ke arah pintu ward ni, dia buka, dan kemudian dia ternampak ada beberapa orang nurse yang duduk dekat, orang kata macam kaunter kan, kaunter tu duduk dan pandang ke arah Sharvin ni lah. So dia kata, Vin, kenapa Vin? Dia cakap macam tu kan. Nurse ni lah tegur dia. So dia kata, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. I duduk dalam ni sekejap boleh? Dia kata. Boleh. Okey. Nurse terus buat kerja dia balik. Lepas tu ada yang bangun, pergi ke arah ward kan. Dia tunggu memang dah tak ada dah bunyi tu. Dan kemudian dia keluar balik, pergi ke arah koridor dan check lah balik kan, ada tak orang? Memang tak ada. Dan kemudian dia sambung lah duduk dekat meja tu. Dan gangguan itu tidaklah berlarutan, hanya sampai ke situ je. Dia kata waktu bunyi tapak kaki ni, dia tak rasa takut. Dia ingatkan orang. Sebab bila dia pandang tak ada orang, dia kata mungkin dia salah dengar lah. Mungkin tingkat atas ke, tingkat bawah ke, atau bunyi tapak kaki daripada dalam ward ke. Dia fikir macam tu. Tapi bila dia nampak je benda tu, dia kata dia dah mula takut lah, sebab itu ward lelaki tau. Ward ni adalah ward lelaki. Mana mungkin ada pasien wanita yang berada di situ kan. Dan dia nampak pula seolah-olah macam susuk tubuh, mungkin perempuan tua ke. Sebab muka dia tak dapat kenal pasti, mukanya hancur, dan kemudian rambutnya mengerebang berwarna putih. Dia tak dapat lupakan sampai sekarang lah. Ada satu lagi kisah, dia kongsikan juga, tapi kisah ni berlaku bukan kepada dia, berlaku kepada rakan dia yang mana bekerja sebagai pembersih. Pembersih ataupun cleaner lah, cleaner di hospital tersebut. Yang mana cleaner ni sampaikan pengsan di dalam bilik penyimpanan barang. Simpan mop, simpan macam sabun-sabun apa semua. Dia ada bilik simpanan khas dia lah mungkin. Okey, kisah orang ni pula macam ni. Dikatakan ini apa yang Sharvin dengar lah daripada orang-orang. Perempuan ni cerita yang mana perempuan ni sebenarnya masuk ke dalam bilik ni untuk menyimpan barang lah. Sebab lepas daripada mop apa semua kan, dia pun masuk ke dalam bilik ni. Dan kemudian dia susun lah mop dia digantung kat mana, penyapu dia letak kat mana kan. Dan dekat dalam bilik ni akan ada orang kata rak-rak. Rak-rak yang dia just tak ada dinding, hanya ada para-para je tau. Dan penuh lah barang kat situ. Jadi dia kata bila perempuan ni masuk, perempuan ni susun barang dan sebagainya, perempuan ni terbau ada satu bau busuk yang datang daripada bilik penyimpanan barang. Menyebabkan perempuan ni terfikir, adakah bau ini bau tikus mati ke, sebab bau dia memang busuk. Menyebabkan perempuan ni tercari-cari tau dekat bawah-bawah rak ni tau. Bawah-bawah rak ni cari mana ada bau, ada tai kucing ke apa ke, dia kata macam tu. Waktu di tengah pantau-pantau ni, tiba-tiba rak di bahagian atas ni penuh tau. Jadi kalau ada orang yang berdiri di sebelah pun memang tak nampak. Dia kata perempuan ni tunduk, tengok. Tiba-tiba perempuan ni nampak di bahagian para bawah sekali, yang mana dia nampak di, orang kata seperti ada kaki yang tergantung di belakang, orang kata belakang rak. Yang mana kakinya berwarna putih dan kemudian seperti ada kudis yang besar dekat kaki tau. Dan kemudian apa yang membuatkan perempuan ni takut adalah dia nampak di hadapan kaki ini seolah-olah ada darah yang sedang menitis. Darah tu menitik tek macam tu. So perempuan ni nampak je kaki tu tergantung. Terus dia macam bangun untuk pusing lah kan, bangun nak keluar lah daripada bilik tu. Waktu dia nak bangun ni, dia nampak kaki ni bergerak.
seolah-olah macam nak keluar daripada rak ni, pergi ke arah dia. Benda macam bergerak tau, menyebabkan perempuan dia takut, bangun daripada duduk dia ni, terus pergi ke arah pintu yang mana pada waktu tu pintu tu terbuka. Dia berjalan dan kemudian bila sampai je dekat pintu ni ditutup dengan sangat kuat. Pang macam tu. Dan kemudian lampu bilik ni terpadam. Korang bayangkanlah apa yang berlaku dan menyebabkan perempuan ni pengsan dalam bilik tu. Dan dia ditemui oleh pekerja lain lah. Dan selepas saja perempuan ni kena macam tu apa semua, perempuan ni sebenarnya dah berhenti kerja lah sebab dia dah takut kan, dia kena ganggu macam tu. Dan ada juga perempuan ni datang kadang-kadang melawat kawan-kawan dia kan. Dia orang pun bercerita dan perempuan ni ceritakan pengalaman dia waktu dia kena tu. Itu yang Sharvin ni tahulah. Sharvin ni pun tahu daripada orang atas orang macam tu lah, daripada penyampaian mulut. So mungkin taklah tepat sangat ke dia kata, tapi pada dia kisah gangguan perempuan ni juga menyeramkan. Nama dia tak share lah dalam email. Itulah dua kisah yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Sharvin. Kisah seram kita yang ketiga ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Ruzaini. Yang mana Ruzaini ni ingin berkongsi dengan kita semualah satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja di sebuah kilang yang terletak di Pasir Gudang, Johor. Kisah dia berbunyi begini. Ruzaini bagi tahu yang kisah ni berlaku dah lama juga, tahun 2006. 2006 tau. Saya kecil lagi time tu. Yang mana dia ni bekerja di sebuah kilang lah. Kilang buat apa dia tak bagi tahu. Cuma kilang ni dikatakan besar dan kemudian ada 3 tingkat. Dan Ruzaini juga cakap yang dia ni kerja di bahagian line lah, line di bahagian bawah, tingkat bawah sekali. Dan bahagian bawah ni memang hanya ada satu toilet, dan kemudian di tingkat 1 ada toilet, di tingkat 2 baru ada surau. Jadi kalau nak solat ke nak apa, kena naik atas lah ke tingkat 2 kan. Pernah berlaku satu malam yang mana dia ni bekerja shift malam. Shift malam. Waktu dia dekat line ni, dia tengah buat kerja macam biasa lah. Dan dekat line ni macam korang semua tahu kan, bukan suka-suka boleh tinggal kerja, betul tak? Jadi pernah berlaku yang mana dia kata dia rasa nak terbuang air. Nak terbuang air tau. Tapi dia tak nak pergi dekat toilet tingkat bawah ni sebab diceritakan ramai orang terkena gangguan bila pergi ke toilet tingkat bawah ni pada waktu malam. Jadi dia ambil keputusan dia nak naik pergi ke tingkat 1. Pergi toilet yang berada di tingkat 1 ni. Dia pun keluar daripada line dia bagi tahu dia punya supervisor. Terus dia pergi naik ke atas melalui tangga kecemasan. Bila sampai saja ke tingkat 1 ni, dikatakan ada satu ruangan yang kelilingnya adalah orang kata tingkap kaca tau, yang jernih. Jadi boleh nampak bahagian dalam. Di bahagian dalam dia ni adalah tempat untuk orang-orang yang menyediakan peralatan elektronik. Jadi kebiasaannya malam memang tak ada orang lah, tutup, gelap. Yang ada lampu hanyalah kawasan koridor saja. Di bahagian tepi, orang kata tepi ruangan elektronik lah. Dia pun lalu dekat ruangan ni, terus pergi ke tandas. Dan pada waktu tu dia dengar dekat dalam toilet ni ada 2 cubicle kot, ataupun pintu toilet ni yang ada orang. Jadi dia terus masuk dan kemudian buang air kan. Settle je dia buang air. Dia pun keluar pergi ke arah sinki cuci tangan. Dan kemudian dia keluar daripada toilet, terus lalu dekat koridor tempat dia lalu tadi untuk pergi ke arah orang kata tangga kecemasan. Tangga kecemasan tu. Jadi dia pun berjalan sampai je dekat kawasan tangga ni. Depan dia koridor yang panjang lagi tau, sampai hujung kilang kan. Jadi dia kata dia jalan sampai dekat koridor ni, dia nampak dekat bahagian hujung koridor ni macam ada satu penampakan, yang mana penampakan itu seolah-olah macam lelaki, dan dikatakan dikenal lelaki ni. Yang mana lelaki ni seolah-olah kawan dia yang berada di line kat bawah. Dia bekerja dalam satu line yang sama. Jadi dia pun panggil. Dia tak sertakan nama, saya gelar dia contoh Adam lah. So dia panggil, Dam, Dam, kau buat apa kat atas ni? Dia cakap macam tu kan. So Adam ni just diam je, kepala dia teling dan kemudian pandang ke arah
Ruzaini. Menyebabkan Adam ni dia lepas daripada tangga ni, dia jalan melepasi tangga ni dan pergi. Dam, kau buat apa kat atas ni? Kau bukan kat bawah ke tadi? Dia cakap macam tu. Semakin dekat, dia perhatikan, dia kata muka memang Adam. Tapi wajahnya pucat lesi. Pucat lesi tau. Menyebabkan dia kata, kan, kawan dia sepatutnya dekat bawah, dekat line kan. Tak mungkin kawan dia dekat atas. Dan muka benda ni pula pucat, menyeramkan. Jadi dia dah dapat tangkap, okey, ini bukan kawan dia. Dia fikir macam tu lah. So dia terus pusing, jalan laju pergi ke arah tangga kecemasan ni, dan kemudian turun ke bahagian bawah. Sampai saja dekat line, betul orang kata apa, jangkaan dia, yang mana kawan dia nampak ni, si Adam ni sebenarnya masih lagi berada di line tengah buat kerja. Menyebabkan dia kata, nasib baik dia tak pergi ke arah benda tu kan. Sebab dia dah nampak muka benda tu dah macam tu, pucat macam tu. So dia terus ambil keputusan untuk keluar lah. Habis saja waktu kerja, dia pun keluar, duduk dekat lepak dekat parking motor ni. Dan kemudian dia berbual lah. Ada kawan dia, si Adam ni, dia pun cerita, Dam, tadi aku nampak kau dekat atas lah, muka kau pucat lesi siap. Aku dah nasib baik tak pergi dekat engkau. Aku dah nak pergi dah, tapi aku nampak muka kau pucat. Lepas tu kepala kau sengit tau. Aku terus turun bawah dia cakap, kau biar betul ni, cakap main-main kau ni tak betul lah aku nampak kau. Ya ke? Aku tak ada naik atas, aku memang kat bawah je. Lagipun mana boleh ramai-ramai keluar daripada lain kan. So dia kata betul lah, bukan orang kata si Adam ni. Mungkin benda tu menyerupai lah. Nasib baik Ruzaini kata dia tak pergi ke arah kawan dia ni kan, yang bukan kawan lah, jelmaan jin yang menyerupai kawan dia. Itulah pengalaman seram dia yang dikongsikan oleh Ruzaini. Kisah seram kita yang keempat ni pula juga dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Ruzaini ni. Cuma berlaku kepada rakan dia yang bernama Kalsum. Dia tulis dalam email Kalsum nama kawan dia ni. Kawan dia ni terkena satu kejadian seram tau. Pengalaman seram yang mana dia pada waktu tu sedang solat di surau kilang tersebut. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Ruzaini dia bagi tahu yang Kalsum ni kerja di bahagian bawah juga, line juga, tapi di section yang berbeza. Cuma kisah ni disampaikan kepada Ruzaini dan dikirimkan kepada kita. Okey, ada satu kejadian ni yang mana Kalsum ni sebenarnya dia kerja pada waktu malam juga, shift malam tau. Okey, dan nak dijadikan cerita, pada hari tu line dekat tempat Kalsum ni dia ramai yang MC, ada yang tak dapat datang tau. Jadi memang orang kata pack lah kan. Dan dia bermula shift petang, daripada pukul 7 malam tu dia dah masuk dah. Jadi bila dia masuk, dia buat-buat kerja, dan kemudian bila masuk waktu maghrib, dia pun naik ke tingkat 2 kan. Kan saya kata tadi, tingkat 2 yang ada surau kan. Dia pergi ke tingkat 2, solat maghrib, dan kemudian turun balik, sambung buat kerja. Bila masuk je waktu isyak, si Kalsum ni tak boleh tinggalkan dia punya line tau. Sebab macam saya cakap tadi, orang tak cukup. Jadi dia terpaksa lah orang kata bekerja dulu kan. Sebab ada target yang dia orang perlu capai pada hari tersebut. Dia pun buat kerja sampailah drag pukul 10 lebih malam. Barulah orang kata supervisor dia benarkan lah. Sum, kau tak solat lagi kan? Dia kata macam tu. Pergilah, tak apa, aku cover. Dia cakap macam tu. Tak apa ke? Tak apalah, daripada tadi lagi kau nak pergi kan? Tak apa, pergi. Terima kasih. Dia pun terus cepat-cepat pergi dekat bahagian loker dia. Ambil lah dia punya telekung apa semua kan. Bawa naik atas. Dia pun lalu juga orang kata tangga kecemasan ni lah untuk naik ke bahagian atas. Sebab kilang dia tak ada lift pada waktu tu. Dia pun jalan naik ke satu tingkat. Tingkat 1 memang sunyi lah. Macam saya cakap tadi, tak ada orang kan kerja. Dia pun naik lagi sampai ke tingkat 2, baru ada orang. Dan kemudian dia terpaksa berjalan ke bahagian hujung untuk pergi ke surau tau. Yang mana ada 2 pintu, satu surau lelaki, satu surau perempuan. Dia pun masuk ke dalam surau, terus pergi dekat bilik air yang berdekatan dengan surau ni untuk ambil wuduk. Sebab dalam bilik solat ni tak ada ruang wuduk lah.
Okay, dia pun ambil wuduk dan kemudian dia terus masuk ke dalam, orang kata apa, surau ni. Tapi waktu Kalsum ni melangkah masuk, dia dah rasa lain dah. Sebab dia kata dia rasa macam ada orang juga yang tengah solat dalam surau tu, sedangkan surau tu kosong. Tahu, bila si Kalsum ni masuk je dalam surau, dia terdengar macam ada orang sedang membaca surah, tapi dalam keadaan yang berbisik. Jadi bila dia amati betul-betul, tak ada dah bunyi tu. Macam itulah. Dia pun pergi terus dekat dia punya beg, ambil telekung dia, pakai, dan kemudian dia mulakan solat. Okay, waktu dia tengah solat ni, dikatakan ada beberapa gangguan yang menyebabkan dia tak khusyuk waktu dia solat. Okay, dia mulakan solat dan kemudian gangguan yang pertama berlaku, yang mana dia ternampak macam dekat ruangan, ada satu ruangan ni untuk sangkut-sangkut lah, orang yang tinggal telekung dia sangkut kan. Okay, telekung ni seolah-olah macam bergerak, sedangkan tak ada kipas pun yang kena ke arah dia, ke arah telekung ni. Benda ni bergerak, macam pandang ke arah si Kalsum ni, dan kemudian bergerak balik pandang tempat lain. Lepas tu pandang lagi tau. Jadi bila Kalsum ni solat, dia kata, ish, macam seram pula kan, dah pukul 10 lebih malam, benda ni bergerak-gerak kan. Dia pun macam solat. Bila dia terperasan je benda tu pandang dia kan, tiba-tiba orang kata dia punya telekung ni jatuh tau. Prup, jatuh ke bawah. Terlorot lah daripada dia punya hanger ni. Pum, jatuh. Masa tu dia dah terkejut. Ish, tak apalah, angin. Dia fikir macam tu, angin. Tak apa, dia solat lagi. Dia solat sampai ke rakaat yang dah nak habis. Okay, waktu tu dia tengah berdiri tengah solat, tiba-tiba dekat depan dia ni ada orang kata macam frame. Ada Allah, ada Muhammad, lepas tu adalah kata-kata sikit kan. Salah satu daripada frame ni bergerak. Bergerak macam net. Macam tu tau. Macam ada benda yang gerakkan dia. Ui, seram. Aduh, lemah betul lah. Aduh. Astaghfirullahalazim. Okay. Aduh. Okay. Benda tu macam ada yang menggerakkan dia. Gerak. Kiri kanan macam tu tau. Tak mungkin angin. Kalsum kata itu tak mungkin angin lah. Kalau angin tiup pun paling-paling bergerak macam nak ke depan, lepas tu langgar balik dinding, macam tu je. Tapi macam saya kata tadi, tak ada kipas yang hala ke arah situ. Kipas hanya hala ke arah Kalsum ni yang sedang solat. Dia hanya ada satu kipas tau, kipas diri. Jadi kipas tu didiamkan dekat Kalsum ni. Okay. So Kalsum nampak benda tu bergerak-gerak, dia dah pejam mata. Astagfirullahalazim. Dia pun baca lagi kan, teruskan juga solat dia. Waktu dia buka balik mata kan, benda tu masih lagi bergerak, dan tiba-tiba sejadah yang dia tengah pakai ni terlipat, kena kaki dia. Menyebabkan dia terus tinggalkan solat dia, keluar daripada ruang surau ni. Kemudian macam ambil angin. Tengah dia duduk kat luar ni, tiba ada seorang lah, orang kata pekerja juga lalu kat situ. Dia kata, Som, kenapa Som? Perempuan orang ni perempuan. Ish, aku tak tahu, aku nak solat isyak ni tapi macam kena ganggu. Dia cakap macam tu kan. Itulah, kau pun solat lambat sangat. Kau dah tahu kan, surau kita ni dua-dua lelaki ke perempuan keras. Malam memang jarang lah orang solat kat situ kan, dekat ruang solat ni. Itulah, nak buat macam mana, ruang aku punya line hari ni ramai tak datang. So aku terpaksa juga. Okeylah, tak apa, nanti. Kejap. Dia pun pergi balik dekat line dia, dan kemudian macam mana dia datang balik, ada seorang perempuan lain lah yang datang. Lepas tu dia kata, Kak, akak masuk Kak, akak solat tak apa, saya tunggu dekat dalam. Dia kata, boleh ke kau tinggal line kau ni? Tak apa. Kawan dia tu cover, macam tu. So dia pun pergi. So kat situ saya terfikir lah, kenapa tak kawan dia tu je yang teman kan? Si kawan dia takut kan. Okay, sambung balik. Si Kalsum ni sambunglah solat. Tak ada apa-apa yang berlaku sebab ada kawan kan. So dia pun keluar daripada surau. Habis daripada tu, teruslah orang kata balik ke line dia semula untuk buat kerja. Itu gangguan. Saya paling lemah betul kalau cerita-cerita gangguan ketika solat ni. Bukan apa, kalau gangguan kat luar ke apa ke, mungkinlah terserempak kan. Ini tengah solat kot. Kita tengah solat, tengah baca Al-Fatihah, tengah baca surah kan. Benda tu ganggu tau. Macam jin jenis apa ni kan, ataupun kita punya bacaan salah ke. Saya tak pastilah. Tapi ada lagi satu kisah tau. Kalsum ni juga yang cerita, tapi kisah ni pendek. Si Ruzaini ni tulis kisah ni pendek tau. Yang mana pernah berlaku satu hari tu, Kalsum ni nak solat maghrib.
Dia nak solat maghrib, tapi hari yang berbeza lah. Hari yang berbeza, dia naik ke ruangan surau ni, dan kemudian dia macam biasa dia letak telekong dekat dalam, dan kemudian dia pergi ke ruangan bilik air. Dia pergi ke ruangan bilik air, dia keluar balik nak pergi ke surau ni. Dia nampak dekat depan pintu surau perempuan ni ada satu lelaki yang sedang berdiri, dengan baju yang basah pada waktu tu. Jadi dia pun tanya, "Bang, kau nak apa bang?" Dia cakap tu. Kau tolong aku jap boleh? Kenapa? Kau ambilkan hanger dalam kau punya dalam surau perempuan ada hanger kan? Ada, kenapa abang tak masuk je ambil? Cakap macam tu. Tak, tadi aku nak masuk ada perempuan, ada orang tengah solat tak nak aku masuk, ada perempuan. Lah ya ke? Sebab waktu dia letak telekong tak ada orang tau. Jadi dia pun buka pintu ni. Dia nampak betul ada orang tengah solat. Jadi dia pun masuk, terus pergi dekat ruangan hanger, tempat orang sangkut-sangkut ni kan. Dia ambil satu hanger, so dia keluar balik. Dia pun bagi dekat abang ni. Waktu tu dia tengah diri depan pintu ni, pintu ni dah tertutup. Dia bercakap, "Dah kenapa kau basah kuyup ni? Kau tak nampak ke Som kat luar tu hujan lebat?" Dia kata, "Kau pun satu dah tahu musim-musim hujan, belilah orang kata baju hujan." Cakap macam tu kan. Itu dia tak tulis lah. Itu dia tak tulis. Dia just cakap dia berbual dengan orang tu dulu dekat depan pintu. Ni mungkin apa yang dia cakap kan. "Belilah baju hujan lain kali. Tahu lah tak basah kan. Baru lah tak basah." Yelah kau ni banyak cakap macam tu kan. Dia pun terus masuk dalam surau. Lelaki ni masuk dalam surau lelaki, mungkin dia sangkut lah pakaian yang dia basah tu. Dia sangkut. Dan si Kalsum ni terus pusing ke belakang sebab dia nak solat kan. Dia terus buka pintu surau ni. Pak ni yang dia kata dia terkejut sebab dalam surau ni dah tak ada orang. Dalam surau ni dah tak ada orang. Sedangkan tadi dia nampak ada orang, betul tak? Waktu dia nak masuk. Dan kan saya kata tadi, dia berdiri betul-betul depan pintu surau. Kalau ada orang keluar, mesti dia rasa ataupun dia dengar lah pintu ni terbuka kan. Tapi dah tak ada orang dah. Kemana pergi orang tu? Kita tak tahulah. Mungkin itu jelmaan lah jin Islam ke, kita tak tahu. Tapi jin Islam pun masa dia solat tu kan, ada gangguan apa semua tu. Mungkinkah jin Islam ada ke kan? Kejadian yang korang mungkin pernah dengar kan, jin Islam ni ganggu kita solat ke, ada ke? Saya rasa tak ada kot tak. Jin solat tu kita pernah lah dengar cerita. Tapi gangguan solat ni biasanya jin-jin kafir lah kan. Itulah pengalaman seram Kalsum yang diceritakan kepada Ruzaini ni. Ruzaini kongsi kepada kita. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir. Yang mana kisah kita yang kelima lah untuk video kita pada kali ini. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Azura. Nyanyi pula tak adalah. Azura, okay. Yang mana Azura ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia tinggal di sebuah kondo yang terletak di Kuala Lumpur. Kisah dia berbunyi begini. Azura bagi tahu yang dia ni adalah seorang perempuan yang berkerjaya. Dan biasalah bila perempuan yang bekerjaya ni, tak semua, tapi macam Azura ni sendiri, dia kata dia kahwin lambat. Umur dia 30, awal 30-an baru dia kahwin, okay? Dan dia dah pun beli rumah kondo ni dekat Kuala Lumpur ni, yang tempat secara exactly saya tak tahu dekat mana lah, dia tak tulis. Jadi dia kata bila lepas dia kahwin je, suami dia lebih muda daripada dia, dan suami dia tak beli rumah lah, belum beli rumah lagi. Jadi dia tinggal lah dekat rumah yang si Azura ni tinggal. Pada awalnya Azura tinggal kat sini 2 tahun pertama tu memang tak ada apa-apa gangguan. Cuma tak tahu kenapa pernah berlaku satu kali. Yang mana gangguan waktu tu dia dah kahwin. Dia tak bekerja lah pada hari tu, suami dia bekerja. Mungkin dia MC ke sakit, saya tak pasti. Sebab dia kata hari tu dia tak kerja. Jadi dia duduk dekat rumah kan, macam biasalah, tengok TV ke, rehat ke. Tapi ada satu kali ni dia pergi ke ruangan dapur. Dan dikatakan ruangan dapur dia ni macam berhadapan tau. Ada tingkap yang kita boleh nampak blok di bahagian depan. Blok di bahagian depan tau. Dan bahagian bawah ni adalah pool ke ataupun taman, macam tu dekat bahagian bawah. Benda ni berlaku dekat blok depan. Waktu tu dia tengah cuci pinggan. Kemudian bila dia susun, rak pinggan dia menghadap ke arah tingkap. Waktu dia susun ni, dia kata dia nampak di salah sebuah unit rumah, yang mana ada satu tingkap bilik, ada seorang perempuan, susuk tubuh seorang perempuan sama-sama
berada di dalam bilik tersebut dan kemudian melambai ke arah dia. Tapi bukan melambai, hai, bukan. Dia macam melambai perlahan macam tu. Jadi si Azura ni dia macam, perempuan ni lambai aku ke ataupun lambai orang lain, tapi kenapa macam menyeramkan kan dia punya lambaian tu. So dia kata tak apalah, dia just endahkan je. Dia pergi ke ruangan orang kata apa, ruang tamu. Okay, pergi ke ruang tamu dan kemudian memang ada sliding yang dah terbuka, ada balkoni kecil. Dia keluar daripada balkoni ni, dia kata dia tengok balik ke arah tingkap tu dan dia tak nampak lagi penampakan perempuan yang sedang melambai tu. Berlaku lagi waktu tu malam. Malam tau, yang mana dia berdua je lah, biasalah dua-dua kerja, jadi busy lah kan. Dia sedang mencuci pakaian dan ruangan laundry di bahagian luar ada satu macam mungkin balkoni kecil di belakang dapur. Yang mana kat luar tu adalah ampaian sikit dia buat dan kemudian ada orang kata mesin basuh lah. Sedang dia basuh baju dan kemudian ada baju yang dia nak sidai. Waktu dia nak sidai ni, dia kata dia terperasan lagi dekat orang kata tingkap ni ada perempuan yang sama dan sedang melambai juga seperti ke arah dia. Menyebabkan benda tu berlaku beberapa kali dan Azura ni kata dia terasa tak selesa lah kan. Siapa perempuan ni kan? Kenapa perempuan ni melambai macam tu? Okey lah, tak apa. Dia bagi tahu suami dia. Dia bagi tahu suami dia. So bila suami dia dapat tahu, suami dia kata, mana? Unit mana? Tu unit tu. Okey, tak apa, nanti abang bagi tahu security lah, dia cakap macam tu kan. Dan suami dia pun pergi ke arah unit tu bersama dengan security untuk bagi tahulah, janganlah ganggu isteri dia kan. Tapi bila suami dia balik daripada rumah tu, suami dia atas dan suami dia bagi tahu kepada Azura ni. Dia kata, yang saya cakap ni awak jangan takut sebenarnya rumah tu dah tak ada orang duduk. Dia cakap macam tu. So Azura ni terkejut, betul ke bang? Saya nampak lah ada orang lambai kat situ. Ya ke tak ada orang? Ya, abang dah pergi dah dengan guard. Dan guard pun mula-mula dia cakap memang tak ada orang. Tapi bila abang berkeras cakap ada perempuan kacau awak, kita orang naik kat blok tu kan. Tapi sayangnya memang sampai kat depan rumah tu, pagar pun orang kata dah terbuka, tak terkunci tau. Lepas tu pintu kayu tu boleh buka, masuk bahagian dalam kosong, tak ada apa-apa dengan berdebunya. Seperti rumah tu dah lama tak ada orang duduk. Tapi siapa yang melambai tu dia tak tahu. Dan pernah berlaku satu kali lagi last, yang mana dia ni bangun daripada tidur tengah malam. Okay, yang mana pada waktu tu dia kata dia bangun daripada tidur, dia balik kerja, dia tak sempat mandi, tak sempat apa, dia terus baring, mungkin terlalu penat. Dia bangun daripada tidur ni, dia pun kata aku ni tak cuci make up lagi apa semua kan. Dia pun bangun, suami dia tengah tidur tau. Suami dia tengah tidur dekat orang kata katil ni. Dia pun pergi ke arah bilik air. Okay, bilik air. Pergi ke arah bilik air dan kemudian dia keluar balik daripada bilik air. Tingkap dia ni ada dua langsir. Satu langsir yang transparent, satu lagi langsir yang memang tutup orang kata apa, kalis cahaya macam tu, tapi dah terikat ke bahagian tepi. Okay, dia pun keluar daripada bilik air, ambil tuala ni berdekatan dengan tingkap tau. Waktu dia lap, dia sidai je balik tuala. Dia kata dia pandang nak pergi ke arah katil ni, dia akan terpandang tingkap. Alangkah terkejutnya, dia kata dia nampak susuk tubuh kepala yang sedang seolah-olah macam berdiri di luar tingkap dan kemudian melambai. Waktu dia nampak ni, dia terus, abang, dia kata macam tu, dia macam jerit kan. Melompat dia naik atas katil ni. Suami dia terbangun. Nama dia kan. Tingkap, dia cakap macam tu. Suami dia pun bangun daripada tidur, terus tengok ke arah tingkap. Tapi malangnya tak ada apa-apa pun kat tingkap tu. Dia ternampak tu je. Lepas tu dia lompat, dia dah pejam mata kan. Dia dah tak tahu dah apa yang berlaku. Suami dia bangun, suami dia tengok, suami dia kata tak ada apa-apa pun yang, tak ada apa-apa pun dia kata kan. Tutup langsir dia tu. Dia pun tutup lah langsir, suami dia tutup kan. Lepas tu suami dia baring, peluk dia apa semua, tenangkan dia dan kemudian dia terus tidur lah. Gangguan itu adalah gangguan yang terakhir. Dan kemudian selepas daripada tu tidak ada lagi gangguan lah. Gangguan seperti itu berlaku. Memanglah dia tak adalah macam nampak muka seram ke, dia tak nampak. Dia kata cuma lambaian itu, seperti kalau lambai kita tegur orang macam hai kan, dia macam lambai macam tu daripada tingkap rumah blok depan ni. Dan yang terakhir adalah itulah tingkap, lepas tu kepala ada tangan.
Benda tu berdiri betul-betul kat luar tingkap kan. Kondo tinggi betul tak? Dia tak bagi tahu pula dia tinggal tingkap berapa. Tapi kalau kondo tinggilah. Melainkan bukan berdiri, benda tu macam terbang, terapung di luar tingkap. Itulah pengalaman seram kita yang terakhir ni, yang dikongsikan oleh Azura. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Saya ingin memohon maaf lah sekiranya sepanjang saya menyampaikan kisah ni, saya ada beberapa kali macam menghembus sesuatu macam kan. Maaflah kalau ada yang terganggu dengan apa yang saya buat tu, sebab hidung saya sumbat, tak tahu kenapa. Tapi bukan semua, dia macam sumbat tu kan. Nanti kan sengau pula, tu saya buang macam tu Okay, so yang mana ada kisah seram, yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram yang sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.